Hai, selamat sejahtera semua. Kita sambung latihan pengukuhan bagi bab 10 nombor indeks matematik tambahan tingkatan 4 ya. So ni nombor 10. Jadi ada 3 bahan PQR ni dan indeks harga diberi di sini. Jadi dalam soalan diberi indeks kubahan ya, indeks kubahan bagi bahan P dan Q ini adalah 120, manakala indeks kubahan bagi P dan R adalah 125 dan soalan minta cari apakah nisbah X kepada Y kepada Z. So di sini kita mula dengan bahan P dengan Q. Bahan P dengan Q kita ada indeks kubahan dia bersamaan dengan 120. Okey, kalau ikutkan rumus indeks kubahan adalah hasil darab indeks dengan pemberat dia, betul? So kita ada bahan P 80 darab dengan X, kita dapat 80X tambah dengan pada bahan Q kita ada 130 dengan Y, jadi 130Y bahagi dengan hasil tambah pemberatnya X tambah Y bersamaan dengan 120. So di sini kita kembangkan, kita pindahkan X tambah Y ini, ya, kita pindahkan ni ke sebelah kanan, kita dapat 120X tambah 120Y. Kita terus buka kurungan lah. Okey, di sini kita pindahkan, susun balik kumpulan pemboleh ubah X sebelah kiri, tolak itu 120X, kemudian kita kumpulkan Y je sebelah kanan 120Y, kita tolak ya, yang ini bawa ke kanan dapat 130Y. Jadi kita ringkaskan, kita dapat negatif 40X bersamaan dengan negatif 10Y. Okay, kita pindahkan Y ke sebelah kiri, kita akan dapat negatif 10 per negatif 40. Ringkaskan pecahan, kita dapat X per Y sebenarnya sama dengan 1 per 4. So apa yang dimasukkan dengan X per Y ini ialah nisbah ya, kita boleh tukar dalam bentuk nisbah. Kita akan dapat nisbah dia adalah sebanyak X ya, nisbah Y kita boleh tulis sebagai 1 nisbah kepada 4. Itu maksudnya. Okey. Untuk yang kedua, bahan P dan R, di sini kita ada P dan R cikgu buat di sebelah kanan. Okey. So P dan R sebelah sini, kita ada P dengan R, bahan P dengan R. Jadi kita ada dia punya indeks kubahan dia di sini adalah bersamaan dengan 125 lah dalam soalan sudah diberikan. Jadi sama macam tadi, kita ambil indeks harga darab dengan pemberat. Untuk bahan P kita dapat 80X. Untuk bahan R kita dapat 140 darab dengan Z. 140Z dan dia punya jumlah pemberat adalah X tambah Z di sini sama dengan 125. Kemudian kita pindahkan X tambah Z ini ke sebelah kanan. Kita akan dapat 125, cuba terus buka kurungan X tambah dengan 125Z. Ya, Z. So di sini kita susunkan X sebelah kiri dan Z-nya sebelah kanan. Okey. Jadi kita akan dapat negatif 45X sama dengan negatif 15Z. Jadi kita bahagikan X kepada Z, ya, kita pindahkan Z itu ke sebelah kiri. So nombor kita pindah ke sebelah kanan, kita dapat macam ini. Ringkaskan pecahan, kita dapat X per Z sama dengan 1/3. Ini membawa maksud X nisbah Z ini sebenarnya sama dengan 1/3. Okey. Ya, boleh ya? Sekarang soalan nak cari nisbah X kepada Y kepada Z.
Ini adalah asas matematik di mana kita nak cari nisbah ya. So apa kita buat di sini ialah kita nak cari nisbah X ya. Kita nak cari nisbah X. Sekejap. Kita nak cari nisbah X, nisbah Y, nisbah kepada Z. So kita perhatikan angka ataupun nisbah bagi X di dua-dua belah, mereka adalah sama iaitu 1. Jadi kita boleh tulis 1 di sini. Angka lain pun kita boleh kekalkan untuk Y dan juga untuk Z. Sebab X di dua-dua belah adalah sama. Kalau tidak sama, kita kena setarakan lah. Kita kena cari nisbah setara dia. Tapi dah sama, kita ambil saja nilainya iaitu 1 nisbah 4 nisbah 3. Kalau tak sama, baru kita buat pengubah suaian. Okey, itu adalah soalan jawapan untuk soalan nombor 10. Hai semua, kita sambung latihan pengukuhan soalan nombor 11. Okey, di sini dalam soalan telah diberi indeks harga ya, indeks harga bagi tahun 2014 berasaskan 2010 adalah 80. Jadi dia dah diberi indeks tahun 2014 berasaskan 2010 ini adalah 80. Indeks pada tahun 2018 berasaskan tahun 2014 bersama dengan 110. Ini dah diberi. Kemudian harga ni, harga pada tahun 2018 itu price ya, harga 2018 ini adalah RM 166. Jadi soalan kata cari harga ya, hitungkan harga topi keledar pada tahun 2010 dan 2014. Maksudnya nak cari harga pada tahun 2010 dan juga tahun 2014. So di sini kita ada harga bagi tahun 2014. Ya, jadi kita mula dengan indeks yang ada tahun 2018 dulu lah. So kita faham indeks ini 2018 berasaskan 2014, maksudnya kita ambil harga 2018 bahagi dengan harga pada tahun 2014 darab dengan 100, kita akan dapat 110. Itu maksudnya. Jadi harga pada tahun 2018 ialah 166, dia bahagi dengan harga tahun 2014 darab dengan 100, kita akan dapat 110. Jadi kita pindahkan P 2014 ni ke sebelah kanan sebab kita nak cari dia, kita naik atas dia, bawa dia naik atas. Jadi harga tahun 2014 sama dengan, jadi kita tukar tempat dengan yang 110 tu. Jadi 166 ni kali ni kena bahagi 110, lepas tu darab dengan 100. Sebab di sini dia darab, bawa ke kiri adalah bahagi. Jadi senang. Di sini kita tukar tempat lah. So harga bagi tahun 2014 bersamaan dengan, kita kirakan dengan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia 150.91. Okey. Baik. Okey, selepas kita cari harga bagi tahun 2014, kita cari pula harga bagi tahun 2010. Jadi kita akan guna indeks yang kedua ni, di mana indeks ini menunjukkan harga tahun 2014 bahagi dengan harga tahun 2010 darab dengan 100, kita sepatutnya dapat 80 lah. Jadi tahun 2000 harga dia adalah 150.91, kita gantikan masuk dalam persamaan. Kita nak cari harga pada tahun 2010. Okey. Jadi di sini sebab dia duduk kat bawah kan penyebut, jadi apa kita buat, kita tukar tempat lah. Kita pindahkan dia ke sebelah kanan, dia akan jadi sebelah atas ya, senang kita nak cari jawapan dia. Kemudian 80 kita tukar tempat dengan harga 2010 ni. Jadi kita akan dapat 150.91 bahagi dengan 80 darab dengan 100. Okey, sebab kita nak cari harga bagi 2010. Jadi kita bawa naik. Jadi kita tukar balik kepada tempat kiri. Harga bagi tahun 2010 adalah, kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia 188 dan 64 sen. Okey, itu dia. So, itu cara kita nak selesaikan soalan bahagian
A. Boleh? Okey, untuk bahagian B pula, untuk bahagian B, dia nak tentukan tentukan bilangan peratus. Jadi di sini dia nak tentukan tentukan peratusan, bukan bilangan tentukan peratusan penurunan pada tahun 2010 berbanding dengan tahun 2018. Jadi kalau kita tengok harga tahun 2010 ni adalah RM RM188.64. Pada tahun 2018 dia dah turun jadi 166. Maksudnya beza sekarang ni, beza harga dia turun ni, beza penurunan harga topi keledar ni adalah kita ambil 188.64, kita tolaklah dengan harga dia. Jadi kita akan nampak bezanya sekarang adalah 22.64. Jadi ni beza penurunan dia. So nak cari peratus penurunan, peratus penurunan. Jadi kita guna pengetahuan sedia ada, kita pun boleh, kita nak guna rumus yang inteks pun boleh. Jadi di sini cukup pilih guna yang pengetahuan sedia ada lah. Kita ambil bezanya ada 22.64. Kita bahagi dengan harga asal dia tahun 2010 iaitu RM188.64. Kita nak cari berapa peratus dia. Jadi kita taruh dengan 100% lah. Jadi di sini kita akan dapat dia adalah sama dengan 12%. Itu cara kita nak kirakan. Cara yang biasa yang kita pakai lah. Kalau nak guna cara satu lagi yang guna inteks pun boleh juga. Sama sahaja. So itulah untuk soalan 11. Cara penyelesaian dia. Okay. Okay, baik. Sekarang kita tengok soalan nombor 12. Soalan nombor 12 pula. Kita sebelah sini. Okay, kita tengok soalan nombor 12. Okay. Dalam soalan nombor 12 ini, harga dia bagi tahu harga bagi cas berkhidmatan di sebuah agensi pada tahun 2018 ialah 150. Maksudnya harga. Jadi kita mula dengan harga 2018 ini adalah RM 150. Itu soalan diberilah. Kemudian dikata harganya meningkat. Meningkat sebanyak 15% pada tahun 2019. Jadi harganya meningkat sebanyak 15% pada tahun 2019. Maksudnya harga semua meningkatlah pada tahun 2019. Jadi sekarang dia nak cari hitungkan inteks bagi cas perkhidmatan pada tahun 2019 berasas gunakan tahun 2018 sebagai asasnya. Maksudnya dia nak cari inteks 2019 berasaskan 2018. Itu soalan dia lah. Okay. Jadi dia pun ada banyak cara. Sebenarnya cikgu gunakan cara yang asalnya, yang asasnya iaitu guna konsep iaitu kita cari dulu harga. Harga pada tahun 2019 ini dia sudah naik 15%. Okey, berapa 15% itu? Jadi kita carilah. So asalnya 100, kita naik lagi 100 jadi 115% lah. Okey, 115 daripada 100 kita darab dengan harga kita. Harga tahun 2018 iaitu 150. Jadi kita akan dapat ini sekali harga dia iaitu dengan RM RM172.50. Maksudnya ini harga sudah termasuk kenaikan dia 15% itu. Jadi kenaikan dia itu adalah berapa? Kenaikan dia kalau kita tengok di sini kenaikan dia adalah sebanyak RM22.50. Faham ya? Jadi kenaikan di sini 15% bermaksud dia kena campur dengan bermaksud dia adalah RM22.50. Dicampur dengan 150 dia dapatlah harga pada tahun 2019. Itu maksudnya kenaikan 15%. Okey, sekarang dia nak cari inteks kan? Dia nak cari inteks tahun 2019 berasaskan 2018. Jadi apa kita buat? Kita ambil harga dia tahun 2019
iaitu 172.5% daripada harga tahun asas 150 darab dengan 100. Jadi kita akan dapati sebenarnya jawapan dia sama dengan 115. Ya, iaitu kita ambil yang 100 campur dengan 15 penambahan dia, kita akan dapat juga 115. Nak guna jalan ni pun boleh, nak guna cara tambah saja 100 dengan 15 pun boleh. Okey. Itu untuk soalan bahagian A. Bahagian B pula, dia kata jika harga pada tahun 2020 ni, ya, cari harga dia jika dia punya kadar kenaikan dia sama, kadar kenaikan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 adalah sama, ya, sama dengan kadar dia. Maksudnya sekarang dia nak cari harga pada tahun 2020, ya. Okey, berapa dia nak cari ni. Tetapi dia kata kadar kenaikan dia sama, maksudnya dia naik sama. Dia dah naik sama, dia kadarnya 15% sama dengan yang tahun 2019. So, ini adalah harganya selepas naik, iaitu harga 2020. Jadi, berapa harga dia? Jadi, senang saja kita cari berapa harga dia. Kita carilah 100. Ya. Jadi, harga tahun 2020 ialah kenaikan dia 15% kan, maksudnya 115 lah kita cari, terus cari harga. Kalau kamu nak cari 15% pun boleh, lepas tu you campur balik lah macam ini tadi. Jadi cikgu terus kira lah, kita nak tahu harga terus, kita kira campur lagi. Maksudnya kita ambil 115 bahagi dengan harga 100 lah. Lepas tu darab dengan harga. Harga dia, harga tahun 2019. Kan dia kata dia naik tahun 2019 ke 2020. Jadi ambil harga 2019 iaitu yang ni. Sedap dengan RM172.50. Jadi harga pada tahun 2020 ni, harga cas perkhidmatan dia adalah sebanyak RM198.38. Maksudnya harga ini sudah ada naik lah, kenaikan harga sebanyak berapa? Ya, 15% juga daripada harga RM172.50 tahun 2019 punya. Faham? So, itu caranya kita carikan soalan, kita carikan jawapan bagi soalan nombor 12. Cikgu harap anda faham semualah. Okey, sekian dulu untuk latihan pengukuhan dalam buku teks anda. So, kita jumpa lagi. Bye.